Pernahkah anda merenung langit malam? Melihat kehitaman tanpa suara yang tiada penghujung bertaburan dengan belian bintang-bintang yang jauh. Seolah-olah kedalaman angkasa itu dipenuhi dengan ketenangan abadi dan kesunyian mutlak. Tetapi, bagaimana jika saya katakan kepada anda bahawa baru-baru ini satu jeritan yang memekakkan telinga telah bergema dari pusat galaksi kita sendiri. Sebuah jeritan yang telah menanti jutaan tahun untuk tiba masanya. Hari ini, kita akan membawa anda mengembara 26,000 tahun cahaya dari bumi menuju ke pusat Bima Sakti untuk menyaksikan kebangkitan gergasi purba. Sebuah objek yang sekian lama dianggap tidur, kini secara tiba-tiba mendedahkan sifatnya yang sebenar. Apakah ini? Adakah ini jeritan terakhir bintang yang ditelan, isyarat yang dihantar ke dalam kehampaan, atau sekadar keluhan kosmik raksasa yang kita panggil lohong hitam supermasif? Terus ikuti kami dan anda akan mengetahui mengapa peristiwa ini telah membuatkan saintis di seluruh dunia terpaku pada teleskop mereka dan apa yang ia boleh ceritakan kepada kita tentang nasib galaksi kita sendiri. Adakah kita bersendirian di alam semesta ini? Mungkin gema jauh dari pusat Bima Sakti ini adalah jawapan paling aneh yang pernah kita terima. Sebelum kita mendalami intipati peristiwa ini, mari kita tetapkan sistem navigasi imajinasi kita dan fahami dahulu ke mana arah tujuan kita. Bayangkan galaksi kita, Bima Sakti, sebagai sebuah bandar gergasi yang bercahaya, terdiri daripada ratusan bilion bintang. Bandar ini, seperti bandar lain, mempunyai pusatnya, iaitu kawasan yang sibuk, huru-hara dan penuh dengan bahaya serta keajaiban. Ini adalah tempat di mana bintang-bintang tersusun begitu padat, sehinggakan langit malam di sana pasti bersinar lebih terang daripada siang hari di bumi kita. Dan di tengah-tengah metropolis kosmik ini, di titik pusatnya, terdapat sesuatu yang luar biasa. Ia bukan dataran bandar atau pejabat Datuk Bandar, tetapi sebuah objek jisim dan graviti yang kolosal. Ahli astronomi memanggilnya Sagittarius A bintang atau ringkasnya SJR A star. Inilah lohong hitam supermasif. Ia bukan sekadar lohong, tetapi penguasa graviti sebenar galaksi kita dengan jisim melebihi matahari kita sebanyak 4 juta kali ganda. Sudah lama gergasi ini berkelakuan sungguh tenang. Ia seolah-olah beradu di tengah-tengah kerajaannya, hanya sesekali mengunyah awan gas yang melintas atau asteroid yang bernasib malang. Ahli astronomi menggelarnya sebagai gergasi yang tidur. Tahap aktivitinya sangat rendah sehinggakan itu sendiri menjadi misteri. Walhal di sekelilingnya terdapat jamuan sebenar, sejumlah besar bintang, debu dan gas. Mengapa ia tidak menelan kesemuanya? Namun, pada suatu hari segalanya berubah. Teleskop yang telah memerhatikan sudut tenang alam semesta ini selama beberapa dekad, observatori angkasa seperti Chandra dan XMM Newton, telah merekodkan sesuatu yang sangat luar biasa. Gergasi yang tidur itu bukan sekadar bergerak, ia telah bangkit. Jadi, mari kita bayangkan diri kita berada di pusat kawalan balai cerap angkasa. Bayangkan sebuah pasukan ahli astronomi yang telah bertahun-tahun, hari demi hari, memerhatikan satu titik kecil di tengah-tengah galaksi kita. Bagi mereka, Sagittarius A bintang atau SGR A bintang adalah kawan lama. Mereka tahu segala tabiat dan perangainya. Mereka sudah biasa dengan ketenangannya, yang hanya sekali-sekala diganggu oleh suar yang kecil dan boleh diramal. Ia ibarat memerhatikan gunung berapi yang sedang tidur, yang kadangkala mengeluarkan sedikit sahaja asap nipis. Tetapi pada hari itu, sesuatu yang sama sekali berbeza muncul pada skrin monitor. Data yang diterima daripada
teleskop sinar X tiba-tiba menunjukkan lonjakan kecerahan yang mendadak. Satu peningkatan yang sukar dibayangkan. Ini bukan sekadar kepulan asap nipis. Ini adalah letusan penuh. Tahap sinaran sinar X yang keluar dari persekitaran lubang hitam itu melonjak ratusan kali ganda berbanding latar belakang biasa. Bayangkan anda sedang mendengar muzik yang tenang dan mendamaikan dan tiba-tiba tanpa sebarang amaran, deruman kuat enjin jet bergema. Betul-betul di sebelah telinga anda. Kejutan, kekeliruan dan kemudian aktiviti yang tergesa-gesa. Para saintis di seluruh dunia mula membuat semakan data berganda dan bertiga. Adakah ini kerosakan peralatan, ralat dalam penentukuran, atau mungkin sinar kosmik yang secara tidak sengaja mengenai pengesan? Ternyata tidak. Teleskop yang berbeza yang terletak di pelbagai titik orbit bumi secara bebas mengesahkan perkara yang sama. Sesuatu yang hebat sedang berlaku di pusat Bima Sakti. Ia seolah-olah suar rumah api yang berkelip samar sekali setiap jam, tiba-tiba menyala dengan kecerahan lampu sorot, menyilaukan mata semua pemerhati. Reaksi awal adalah gabungan rasa teruja dan cemas. Teruja kerana ahli astronomi sedang menyaksikan peristiwa unik yang mungkin hanya berlaku sekali dalam siabad atau lebih jarang lagi. Cemas kerana tiada siapa yang tahu apa maknanya. Adakah ini hanya peristiwa sekali sahaja atau adakah gergasi itu telah bangun untuk tempoh yang panjang? Apakah punca perubahan mendadak ini? Ini adalah permulaan salah satu kisah detektif astrofizik yang paling menarik pada zaman kita. Dan perkara pertama yang perlu dilakukan adalah mengkaji dengan teliti suara jeritan kosmik ini, iaitu isyarat itu sendiri. Setelah kejutan awal reda, analisis terperinci pun dimulakan. Apakah sebenarnya jeritan dari pusat galaksi ini? Isyarat itu, atau dalam bahasa saintifik, keluk kecerahan, light curve, letusan itu, menyerupai sebuah karya muzik yang dramatik. Ia tidak hanya muncul dan hilang, ia mempunyai permulaan, kemuncak dan fasa pelesapan. Kecerahan meningkat dengan mendadak mencapai kemuncak yang mengejutkan ahli astronomi dan kemudian mula mereda perlahan-lahan, mengambil masa beberapa jam. Ini bukan seperti letupan ringkas. Ia adalah proses yang rumit, terentang sepanjang tempoh masa. Ahli astronomi membandingkan suaran ini dengan semua suaran sebelumnya yang pernah direkodkan daripada Sagittarius A bintang. Keputusannya sangat menakjubkan. Suaran baharu ini ratusan kali lebih kuat daripada yang paling cerah pernah dicatatkan. Ibarat membandingkan bunyi mercun dengan dentuman tembakan artileri. Tetapi ia bukan hanya mengenai kecerahan. Spektrum sinaran adalah bahagian penting dalam analisis ini. Dalam istilah mudah, saintis memecahkan cahaya sinar X ini kepada warna untuk memahami komposisi dan asal usulnya. Spektrum itu memberitahu mereka bahawa sumber sinaran ini adalah jirim yang dipanaskan sehingga suhu yang tidak terbayangkan, puluhan juta darjah Celsius. Adalah plasma berputar mengelilingi lohong hitam pada kelajuan yang hampir dengan kelajuan cahaya sebelum ditelan buat selama-lamanya. Bayangkan air yang berpusing dalam pusaran sebelum hilang ke lubang saliran. Tetapi bukannya air, ia adalah gas stereon, dan bukannya lubang saliran, ia adalah objek dengan graviti yang sangat kuat sehingga cahaya pun tidak dapat melepaskan diri. Dalam tarian jirim yang liar ini, di dalam apa yang dipanggil cakera akresi, accretion disk, itulah yang menjana sinaran sinar X yang paling kuat ini.
Suaran ini adalah bukti bahawa lohong hitam tersebut baru sahaja menikmati santapan tengah hari yang sangat berisi. Kini, soalan utama yang dihadapi oleh para saintis ialah apakah ia? Apakah yang dapat menjadi bahan api untuk pertunjukan bunga api kosmik yang begitu hebat? Misteri ini bukan sahaja dapat mendedahkan jet lohong hitam, malah juga tentang proses-proses yang mengawal kehidupan dan kematian di pusat galaksi kita sendiri. Jadi, siapakah suspek utama di sebalik jenayah angkasa lepas ini? Sudah tentulah tuan empunya tempat ini sendiri, iaitu Sagittarius A bintang, SGRA bintang. Tetapi, mengapa mesti dia? Mari kita teliti fizik di sebalik fenomena ini. Lubang hitam tidak kelihatan secara langsung. Ia tidak memancarkan cahaya. Malah ia menelannya. Kita hanya boleh mengesannya melalui petanda tidak langsung, iaitu bagaimana graviti raksasanya mempengaruhi ruang dan jirim di sekelilingnya. Petanda yang paling jelas ialah cakera akresi. Bayangkan sebuah pusaran air kosmik yang gergasi. Segala sesuatu yang mendekati lubang hitam, bintang, gas, debu tidak terus jatuh ke dalamnya secara lurus. Sebaliknya, ia ditangkap oleh daya graviti dan mula berputar secara lingkaran membentuk cakera nipis yang sangat panas. Jirim dalam cakera ini bergerak pada kelajuan yang luar biasa. Lapisan dalam berputar lebih pantas daripada lapisan luar. Perbezaan kelajuan ini menghasilkan geseran yang sangat besar. Zarah gas berlanggar dan bergesil antara satu sama lain, dan proses ini memanaskannya sehingga mencapai jutaan, malah mencecah bilion darjah Celsius. Jirim yang panas membara sehingga menjadi keadaan plasma. Inilah yang mengeluarkan cahaya, dan ia sangat terang, terutamanya dalam spektrum sinar X dan sinar gamma. Cahaya ini adalah jeritan terakhir jirim sebelum ia melintasi ufuk peristiwa, event horizon, dan hilang dari alam semesta kita selama-lamanya. Oleh itu, apabila kita melihat suar, flare, dari pusat galaksi, kita bukan melihat lubang hitam itu sendiri, tetapi kesan daripada santapan yang telah diambilnya. Lebih banyak jirim jatuh ke dalam lubang hitam, lebih teranglah cakra akresi itu bersinar. Suar yang biasa dan kecil hanyalah akibat daripada guguran kelompok gas kecil atau asteroid. Tetapi suar dengan kekuatan luar biasa yang diperhatikan oleh ahli astronomi ini bermakna Sagittarius A bintang, SGRA bintang, telah mendapat sesuatu yang benar-benar besar untuk hidangan tengah harinya. Peristiwa ini adalah bukti langsung bahawa proses akresi penyerapan jirim bukanlah satu proses yang malar dan lancar. Ia boleh berlaku secara mendadak, malah meletup. Raksasa yang tidur ini bukan sekadar bangun, dia mengadakan jamuan besar-besaran, dan ahli astronomi dari seluruh dunia dijemput ke barisan hadapan untuk menyaksikan fenomena agung ini. Kini, apa yang tinggal hanyalah untuk mengenal pasti apa yang sebenarnya ada dalam menu hidangan tersebut. Jadi, penyiasatan detektif kita diteruskan. Kita sudah ada tempat kejadian jenayah sekitaran Sagittarius A bintang. Kita ada cap jari, keluk kecerahan yang unik dan spektrum suar. Sekarang, kita perlukan mayat, jasad angkasa yang ditelan dan mencetuskan kekecohan ini. Apa agaknya punca kejadian ini? Para saintis mula menyaring pilihan seperti penyiasat yang menyoal saksi. Calon pertama dan paling jelas adalah bintang. Di tengah galaksi terdapat banyak sekali bintang dan ia mengorbit lubang hitam pusat dengan orbit yang memanjang. Ada kemungkinan besar salah satu bintang ini bergerak terlalu dekat. Apabila bintang memasuki zon daya pasang surut,
lubang hitam, ia akan dikoyakkan berkecai. Proses ini dipanggil gangguan pasang surut. Bayangkan anda meregangkan seketul plastisin. Bahagian yang paling dekat dengan jari anda akan teregang lebih kuat. Dengan graviti, keadaannya sama. Bahagian bintang yang lebih dekat dengan lubang hitam ditarik jauh lebih kuat daripada bahagian yang jauh, dan bintang itu tidak dapat menahan perbezaan daya ini. Ia dikoyakkan menjadi aliran gas yang panjang. Sebahagian daripadanya terbang menjauhi, manakala sebahagian lagi meluru ke arah lubang hitam, mencetuskan suar yang dahsyat. Ini adalah teori yang cantik dan logik. Walau bagaimanapun, pengiraan menunjukkan bahawa suar yang diperhatikan terlalu singkat dan tajam untuk gangguan pasang surut bintang klasik. Peristiwa seperti itu biasanya berlanjutan selama berbulan-bulan, malah bertahun-tahun, tetapi suar yang kita perhatikan hanya berlaku dalam masa beberapa jam sahaja. Ini bermakna sama ada ia adalah bintang yang sangat kecil dan padat atau teorinya salah. Calon seterusnya ialah awan gas dan debu yang besar. Di sekeliling pusat galaksi juga terdapat banyak awan sebegini. Kejatuhan awan sebegitu ke atas cakera akresi mungkin menyebabkan pemadatan jirim dan seterusnya peningkatan kecerahan yang mendadak. Versi ini dapat menjelaskan tempoh suar yang agak singkat. Untuk makluman, ahli astronomi sudah memerhatikan objek menarik bernama G2 selama beberapa tahun. Ia adalah awan gas padat yang pada tahun 2014 telah melalui jarak yang berbahaya berhampiran Sagittarius A bintang. Pada masa itu, semua orang menjangkakan letupan, tetapi tiada apa-apa yang istimewa berlaku. Mungkinkah ini adalah tindak balas yang tertunda? Adakah sebahagian jirim G2 baru sekarang mencapai cakera akresi dan menyebabkan suar ini? Ini adalah hipotesis yang sangat popular. Akhirnya, pilihan yang lebih eksotik turut dipertimbangkan. Contohnya, kejatuhan asteroid atau komet besar. Objek bersaiz beberapa puluh kilometer yang terdiri daripada batu dan ais mungkin dapat menghasilkan tenaga yang mencukupi apabila jatuh. Ini akan menerangkan kedua-dua tempoh singkat dan juga kekuatan suar tersebut. Setiap versi ini ada pro dan kontranya, dan untuk memilih yang tepat, para saintis memerlukan lebih banyak bukti. Untuk melakukan penyiasatan ini, para ahli astronomi memerlukan satu taktik licik yang boleh dipanggil ekolokasi kosmik. Taktik ini merujuk kepada fenomena gema cahaya. Apakah sebenarnya gema cahaya ini? Bayangkan anda berada di dalam sebuah gua yang sangat luas dan anda menjerit dengan kuat. Mula-mula, anda akan dengar suara anda sendiri, kemudian selepas sedikit kelewatan, pantulan jeritan anda akan kembali dari dinding gua. Berdasarkan masa kelewatan dan sifat gema tersebut, anda boleh menganggar saiz dan bentuk gua, walaupun anda tidak dapat melihatnya. Perkara yang sama berlaku dengan cahaya. Apabila satu letusan tenaga yang kuat berlaku di pusat galaksi, cahayanya, atau dalam kes ini, sinaran X, merembes ke setiap arah pada kelajuan cahaya. Sebahagian daripada sinaran ini sampai ke bumi secara terus, dan inilah yang kita daftarkan sebagai letusan itu sendiri. Walau bagaimanapun, di sekeliling Sagittarius A bintang terdapat sejumlah besar awan molekul, iaitu kelompok gergasi gas dan habuk sejuk. Apabila barisan sinaran daripada letusan tersebut tiba di awan-awan ini, ia akan menyalakan awan itu, menyebabkannya berpendaran atau fluores. Ia seolah-olah cahaya ultraungu membuatkan pakaian putih bersinar di kelab malam. Pendaran yang dipantulkan, atau lebih tepatnya dipancarkan semula, inilah yang kita panggil gema cahaya.
Oleh kerana cahaya memerlukan masa tambahan untuk bergerak dari lohong hitam ke awan dan kemudian dari awan kembali kepada kita, kita melihat gema ini berlaku dengan lengah masa. Dengan mengkaji gema-gema ini, saintis boleh melakukan perkara yang menakjubkan. Pertama, mereka boleh menentukan dengan tepat bila letusan itu berlaku dan betapa kuatnya ia, walaupun mereka terlepas peristiwa sebenar. Ini seperti menyusun semula gambaran jenayah berdasarkan kesan yang ditinggalkan di tempat kejadian. Kedua, dengan memerhatikan bagaimana gema cahaya merebak melalui awan yang berbeza, peta tiga dimensi lokasi awan-awan ini dapat dicipta. Ia seperti menggunakan gema untuk memetakan gua yang tidak kelihatan. Dan yang paling penting dalam kes kita, dengan mengkaji spektrum gema, kita boleh memahami sifat sinaran asal. Ini membolehkan kita membina semula ciri-ciri letusan dengan ketepatan yang luar biasa. Para ahli astronomi menghalakan teleskop sinaran X mereka ke arah awan molekul yang dikenali berhampiran pusat galaksi dan mereka mula menunggu. Penantian itu membuahkan hasil. Awan-awan yang sebelum ini gelap dan sejuk mula bersinar dalam julat sinaran X satu demi satu. Ini merupakan bukti tidak boleh disangkal bahawa awan-awan tersebut telah disinari oleh letusan yang sangat kuat dari pusat galaksi. Gambaran keseluruhan kini menjadi lebih jelas. Gema cahaya bukan sahaja mengesahkan jamuan besar yang dilakukan oleh lohong hitam itu, tetapi ia juga memberikan saintis alat yang paling berkuasa untuk mengkaji kesannya dan mungkin untuk menjenguk ke masa lalu. Kajian terhadap gema cahaya telah membawa kepada penemuan yang lebih menakjubkan. Ternyata, gergasi tidur kita ini sebenarnya tidaklah selemah yang disangka. Sebaliknya, ia lebih menyerupai pemangsa yang mungkin lama bersembunyi dalam persembunyian. Tetapi pada masa lalu, ia amatlah aktif. Alasannya, para ahli astronomi sudah lama memerhatikan cahaya aneh daripada beberapa awan molekul yang terletak jauh dari Sagittarius A bintang, Asgard A bintang. Ia bersinar dalam jalur sinar X, walaupun tiada sebab yang jelas untuk ini. Tiada bintang muda yang panas maupun sisa supernova berdekatan yang boleh memanaskannya. Ini merupakan misteri yang sudah lama wujud dan kini berkat kajian gema cahaya daripada letusan baru-baru ini, semuanya dapat difahami. Para saintis menyedari bahawa cahaya samar-samar dan seakan hantu daripada awan jauh ini juga adalah gema, tetapi daripada peristiwa yang jauh lebih lama dan lebih kuat. Sebenarnya, kita sedang melihat pantulan suar yang berlaku ratusan atau mungkin ribuan tahun dahulu. Cahaya daripada letusan tersebut sudah lama melepasi bumi. Pada masa itu, kita belum mempunyai teleskop sinar X untuk mengesannya. Tetapi cahaya itu baru kini sampai ke awan-awan yang jauh ini dan menyebabkannya bersinar. Ini ibarat kita menjumpai lukisan dinding fresko dalam istana lama yang menggambarkan pesta kerajaan yang riuh dan menyedari bahawa tempat yang sunyi serta terbiar hari ini dahulunya merupakan pusat kehidupan yang bising dan aktif. Oleh itu, kebangkitan yang berlaku baru-baru ini bukanlah satu anomali. Sebaliknya, ia mungkin adalah kembali kepada keadaan yang normal. Nampaknya, pada masa lalu, SGRA bintang jauh lebih rakus. Tempoh aktiviti yang tinggi di mana ia menelan sejumlah besar jirim dan bersinar dalam sinar X berjuta kali lebih terang daripada hari ini, berganti dengan tempoh senyap. Kita hidup tepat pada salah satu tempoh yang sunyi ini. Namun, kesunyian ini menipu. Pusat galaksi adalah tempat yang dinamik dan sentiasa berubah.
Dan letusan baru-baru ini ialah peringatan yang jelas tentang betapa besarnya kuasa kolosal yang terpendam di tengah-tengah Bima Sakti. Kita bukan sahaja melihat satu letusan, kita melihat gemuk masa lalu galaksi kita yang jauh dan mungkin sekilas pandang masa depannya. Penemuan ini telah memaksa kita untuk melihat evolusi galaksi secara keseluruhan dari sudut pandang yang baharu. Ternyata, lohong hitam pusat tidak hanya mengumpul jisim secara pasif. Aktiviti mereka mempunyai sifat berkitar dan kitaran ini boleh memberi impak yang sangat besar kepada keseluruhan galaksi. Bukti-bukti keganasan masa lalu, Sagittarius A bintang, SGR A bintang, bukan sahaja terbatas pada gema cahaya. Terdapat juga struktur yang jauh lebih besar yang menunjukkan bahawa pada masa lalu, pusat galaksi kita pernah mengalami peristiwa yang benar-benar berskala bencana. Marilah kita angkat pandangan kita di atas satah Bima Sakti dan melihatnya seolah-olah dari sisi. Jika kita berupaya melihat dalam julat sinar gama, kita akan menyaksikan sesuatu yang menakjubkan. Dari pusat galaksi, tegak lurus dengan cakera galaksi, terbentang dua gelembung gergasi ke atas dan ke bawah. Ia dipanggil gelembung Fermi, dinamakan sempena teleskop sinar gama angkasa Fermi yang menemui mereka pada tahun 2010. Struktur ini bersaiz kolosal, setiap satunya memanjang sejauh 25,000 tahun cahaya dari satah galaksi. Secara kolektif, ia membentuk rupa seperti jam pasir atau angka 8. Ketinggian keseluruhan mencapai 50,000 tahun cahaya. Ini hampir separuh daripada diameter keseluruhan Bima Sakti. Jadi, apakah gelembung ini? Ia adalah kawasan yang dipenuhi dengan gas panas dan zarah bertenaga tinggi yang memancar dalam spektrum gamma. Asal-usulnya telah lama menjadi bahan perdebatan, tetapi kini kebanyakan saintis bersetuju bahawa ia adalah relik sisa peninggalan daripada satu atau lebih pancutan tenaga yang paling kuat dari pusat galaksi. Menurut hipotesis utama, beberapa juta tahun yang lalu, Sagittarius A bintang mengalami tempoh aktiviti yang sangat tinggi. Kemungkinan besar ia telah menelan seluruh gugusan bintang atau awan molekul gergasi. Proses ini bukan sahaja diiringi oleh cahaya terang dari cakera akresi, tetapi juga pembentukan jet relativistik, iaitu aliran plasma sempit yang memancut keluar dari kutub lohong hitam pada kelajuan menghampiri kelajuan cahaya. Jet ini umpama pemotong logam angkasa gergasi menembusi cakera galaksi dan mengembungkan gelembung besar ini di ruang antara galaksi di sekelilingnya. Tenaga yang terkandung dalam gelembung ini setara dengan ratusan ribu letupan supernova. Peristiwa ini pasti merupakan salah satu yang paling hebat dalam sejarah galaksi kita. Dan kini kembali kepada suar flare yang baru-baru ini kita lihat, kita boleh bertanya, adakah ia hanya gegaran kecil, hampir tidak ketara, hanya gema kecil dari peristiwa dahsyat yang kuno itu? Mungkin apa yang kita saksikan bukanlah sekadar kebangkitan, tetapi peringatan tentang keupayaan sebenar gergasi tidur kita ini. Gelembung Fermi adalah parut pada jasad galaksi dan suar terbaru kita ini hanyalah percikan kecil berbanding api kuno yang pernah berlaku. Sains adalah tentang proses sentiasa ragu-ragu dan mencari jalan alternatif. Justeru, walaupun hipotesis santapan lubang hitam itu menjadi tumpuan utama, para saintis tetap perlu meneliti pelbagai kemungkinan lain, walau seberapa eksotik sekalipun. Bagaimana jika punca sebenar bukanlah Sagittarius A bintang? Apakah lagi yang mampu mencetuskan suar yang sebegitu kuat dan pantas di tengah-tengah galaksi kita?
Salah satu hipotesis alternatif adalah letusan dari magnetar. Magnetar ialah sejenis bintang neutron istimewa yang mempunyai medan magnet yang melampaui batas berkuasa kuadrilion kali ganda lebih kuat daripada medan magnet bumi. Kadangkala, berlaku gegaran bintang atau star quakes pada permukaan bintang ini, menyebabkan penyusunan semula medan magnet dan pelepasan tenaga yang amat besar dalam bentuk sinar gamma dan sinar X. Letusan seperti ini sangat berkuasa dan pendek, secara amnya selari dengan apa yang diperhatikan. Masalahnya, hipotesis ini memerlukan magnetar tersebut berada sangat-sangat dekat dengan Sagittarius A bintang, namun pada masa yang sama tidak pula ditelan olehnya. Ini memerlukan satu rangkaian kejadian yang sangat spesifik, menjadikan kemungkinan itu agak tipis namun tidak mustahil. Teori lain yang jauh lebih menarik mengandaikan ia bukan melibatkan penelanan objek biasa, tetapi sesuatu yang lebih eksotik. Contohnya, peristiwa pemusnahan pasang surut, tidal disruption, bukan ke atas bintang biasa, tetapi ke atas kerdil putih, white dwarf, atau mungkin bintang neutron. Objek-objek ini jauh lebih padat dan tumpat. Kemusnahan mereka akan berlaku lebih dekat dengan ufuk peristiwa, event horizon, dan menjadi proses yang lebih pantas serta memerlukan tenaga yang lebih tinggi, sekaligus lebih sesuai dengan jangka masa suar yang pendek. Bagaimana pula jika ia adalah pertembungan antara dua objek padat, contohnya dua bintang neutron yang berlaku berdekatan dengan lubang hitam pusat? Peristiwa sedemikian bukan sahaja akan menghasilkan suar sinar X, tetapi juga gelombang graviti. Malangnya, pengesan gelombang graviti kita masih belum cukup sensitif untuk mengesan kejadian sebegitu pada jarak 26,000 tahun cahaya. Akhir sekali, terdapat juga hipotesis yang lebih fantastik. Misalnya, sekepul jirim gelap, dark matter, jatuh ke dalam lubang hitam, ataupun penelanan lubang hitam primordial, objek hipotetikal yang terbentuk sejurus selepas letusan besar, Big Bang. Menilai alternatif sebegini bukan sekadar latihan intelektual. Ia adalah bahagian penting dalam kaedah saintifik yang mendorong para penyelidik mencari bukti baharu dan membangunkan model yang lebih jitu. Walaupun setakat ini semua petunjuk menjurus kepada Sagittarius I, bintang sedang berpesta santapan, sains sentiasa meninggalkan ruang untuk kejutan. Baiklah, raksasa di pusat galaksi kita memang sudah bangun dan bersarapan. Tapi, kenapa kita perlu risau? Lagipun, kita berada jauh pada jarak selamat 26,000 tahun cahaya. Sebenarnya, aktiviti lubang hitam pusat ini sangat penting untuk keseluruhan galaksi, termasuklah sudut sunyi kita ini. Galaksi yang lubang hitamnya aktif menyerap jirim dan bercahaya terang dipanggil galaksi dengan nukleus aktif atau ringkasnya AGN, Active Galactic Nuclei. Yang paling berkuasa daripadanya iaitu kuasar mampu memancarkan cahaya lebih terang daripada semua bintang di galaksi itu jika dikumpulkan sekali. Bima sakti kita kini bukan galaksi aktif, tetapi penemuan menunjukkan ia mungkin pernah aktif di masa lalu. Ini mengubah secara drastik pemahaman kita tentang evolusinya. Jadi, bagaimana nukleus aktif ini mempengaruhi galaksi itu sendiri? Terdapat dua mekanisme utama yang bertindak secara bertentangan. Proses ini dipanggil maklum balas, feedback. Di satu pihak, sinaran kuat dan semburan, jets, yang meletus dari sekitaran lubang hitam boleh merangsang pembentukan bintang. Bayangkan gelombang kejutan gegasi yang merobak dari pusat galaksi. Apabila ia melalui awan molekul, gelombang itu memampatkan gas, memadatkannya dan mendorong ia untuk runtuh serta membentuk bintang baharu. Dalam senario ini,
Nukleus aktif bertindak sebagai bidan kosmik, membantu kelahiran generasi bintang yang baharu. Namun, ada sisi sebaliknya. Jika aktiviti nukleus terlalu tinggi, proses yang sama boleh menghasilkan kesan yang bertentangan. Angin kuat dan sinaran boleh bukan memampatkan, malah meniup keluar gas dari galaksi, membawanya ke ruang antara galaksi. Ini memanaskan gas yang tinggal sehingga ia tidak boleh memeluap dan membentuk bintang. Dalam kes ini, nukleus aktif bertindak sebagai faktor sterilisasi, menghentikan pembentukan bintang dan secara asasnya mengutuk galaksi itu untuk pudar secara perlahan. Ia bertukar menjadi galaksi elips yang merah dan mati, hanya mengandungi bintang-bintang lama. Proses mana yang akan mendominasi bergantung pada pelbagai faktor. Jisim lubang hitam, kadar akresi dan jumlah gas dalam galaksi. Dengan mengkaji suar terbaharu Sagittarius A bintang, SGR-A bintang, kita mendapat peluang unik untuk memerhatikan kerja mekanisme maklum balas ini secara masa nyata, walaupun dalam bentuk mini. Kita melihat bagaimana kebangkitan raksasa pusat ini mempengaruhi persekitaran terdekatnya, dan ini membantu kita memahami bagaimana peristiwa yang serupa tetapi jauh lebih kuat di masa lalu telah membentuk Bima Sakti seperti yang kita kenali hari ini. Jadi, kisah penyiasatan kosmik ini semakin menghampiri kemuncaknya. Kita telah menjadi saksi kepada peristiwa unik, menganalisis bukti dan mempertimbangkan pelbagai versi. Apakah yang menanti kita seterusnya? Apakah langkah-langkah berikutnya dalam siasatan yang mendebarkan ini? Pertama sekali, para astronom di seluruh dunia terus menjalankan pemantauan berterusan terhadap pusat galaksi. Boleh dikatakan bahawa Sagittarius A bintang kini berada di bawah pemerhatian yang paling teliti dalam sejarah manusia. Puluhan teleskop, baik yang berasaskan darat maupun di angkasa, beroperasi dalam semua julat spektrum elektromagnetik dari gelombang radio hingga sinar gamma. Semuanya dihalakan ke titik tunggal ini. Para saintis berharap dapat menangkap suar flare yang seterusnya. Jika ini bukan peristiwa sekali sahaja, tetapi permulaan tempoh aktiviti baharu, maka suar berulang tidak dapat dielakkan. Dan setiap suar baharu akan memberikan kita maklumat yang tidak ternilai. Dengan membandingkan suar-suar ini, kita dapat memahami dengan tepat apa yang ditelan oleh lohong hitam itu, bagaimana struktur cakra akresinya dan proses fizik yang berlaku di sana. Harapan istimewa diletakkan pada instrumen baharu yang mula beroperasi. Contohnya, teleskop angkasa James Webb, JWST. Ia memerhati dalam jolat inframerah dan mampu melihat menembusi awan debu tebal yang menyembunyikan pusat galaksi daripada pandangan kita dalam cahaya tampak. Dengan bantuannya, kita boleh melihat bintang dan awan gas yang sangat dekat dengan lohong hitam dan mungkin malah melihat objek yang sedang bersedia untuk menjadi santapan seterusnya. Satu lagi arah penting ialah kajian lanjut mengenai gema cahaya, light echoes. Perhatikan bagaimana cahaya daripada suar terus merebak dan menerangi awan yang baharu. Para saintis akan dapat menghasilkan peta 3 dimensi yang lebih terperinci tentang kawasan pusat galaksi. Ini akan membantu bukan sahaja memahami struktur kawasan yang kompleks ini, tetapi juga membina semula sejarah aktiviti Sagittarius di bintang dengan lebih baik sepanjang alaf yang lalu. Kita hidup dalam zaman yang menakjubkan. Teknologi telah mencapai tahap di mana kita boleh memerhatikan secara masa nyata proses yang berlaku di tengah-tengah rumah bintang kita. Setiap pemerhatian bahari, setiap suar baharu adalah satu lagi halaman dalam buku sejarah Bima Sakti yang sedang kita pelajari cara membacanya. Dan siapa tahu
kejutan apa lagi yang disediakan oleh gergasi purba ini yang nampaknya baru sahaja mula terjaga dari tidurnya yang panjang. Mari kita ketepikan sebentar isu sinar X dan letusan gamma dan tumpukan perhatian kepada graviti. Lagipun, lohong hitam adalah objek yang ditakrifkan terutamanya oleh daya graviti. Dan kajian tentang kesan graviti di pusat galaksi inilah yang memberikan kita data yang paling tepat mengenai Sagittarius A bintang itu sendiri. Selama lebih 20 tahun, satu pasukan ahli astronomi yang diketuai oleh Reinhard Genzel dan Andrea Ghez telah menjalankan kerja yang sangat teliti. Mereka memerhatikan pergerakan bintang-bintang individu yang mengorbit di sekeliling pusat galaksi yang tidak kelihatan. Bintang-bintang ini yang dikenali sebagai bintang S bergerak pada orbit elips yang sangat panjang dengan kelajuan yang amat tinggi. Sebagai contoh, bintang S2 melengkapkan satu pusingan mengelilingi lohong hitam hanya dalam masa 16 tahun, memecut di titik terdekat orbitnya hingga mencapai kelajuan beberapa peratus daripada kelajuan cahaya. Ini benar-benar di luar fikiran. Bayangkan objek sebesar matahari kita meluncur di angkasa pada kelajuan lebih 7,000 km sesaat. Dengan memerhatikan orbit bintang-bintang ini, para saintis telah berjaya melakukan sesuatu yang kelihatan mustahil. Mereka menimbang lohong hitam pusat itu. Oleh sebab pemerhatian inilah kita tahu bahawa jisimnya adalah kira-kira 4 juta kali ganda jisim matahari. Lebih menarik lagi, bintang-bintang ini berfungsi sebagai probe ideal untuk menguji teori kerelatifan Einstein dalam keadaan graviti yang ekstrim. Contohnya, apabila bintang S2 melalui pericenter, titik orbit yang paling hampir dengan lohong hitam, pada tahun 2018, ahli astronomi mencatatkan kesan anjakan merah graviti yang diramalkan oleh Einstein. Cahaya yang dipancarkan oleh bintang itu menjadi merah, yang bermaksud panjang gelombangnya meningkat kerana ia terpaksa menembusi medan graviti yang amat kuat. Ini adalah satu lagi pengesahan yang cemerlang tentang kebenaran teori kerelatifan. Sekarang, mari kita kembali kepada letusan kita tadi. Apakah kaitannya dengan bintang-bintang ini? Ia amat mudah. Jika letusan itu disebabkan oleh jatuhan objek, kemungkinan besar objek itu adalah sebahagian daripada populasi yang sama dengan bintang S. Mungkin ia adalah bintang yang orbitnya terlalu tidak stabil atau awan gas yang direntap daripada salah satu pilar bintang tersebut. Oleh itu, mengkaji orbit bintang dan mengkaji letusan akresi adalah dua sisi mata wang yang sama. Kedua-duanya saling melengkapi, memberikan kita gambaran yang lengkap dan menyeluruh tentang apa yang berlaku di lokasi yang menakjubkan dan ekstrim ini di tengah-tengah Bima Sakti. Ini adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana pelbagai kaedah penyelidikan dalam astronomi bergabung untuk menyelesaikan satu misteri yang besar. Di samping cerapan sinar X dan inframerah, peranan teleskop radio amat besar dalam usaha kita mengkaji pusat galaksi. Dan di sinilah kita sampai kepada salah satu projek saintifik yang paling bercita-cita tinggi dalam sejarah. Teleskop Ufuk Peristiwa atau dipendekkan sebagai EHT. Disebut EHT. EHT bukan sekadar satu teleskop, tetapi rangkaian global yang terdiri daripada pelbagai teleskop radio yang tersebar di seluruh planet, dari Hawaii hinggalah ke Antartika. Apabila bekerjasama, ia mewujudkan teleskop maya bersaiz bumi. Kaedah ini dikenali sebagai interferometri asas sangat panjang, Very Long Baseline Interferometry. Resolusi teleskop maya ini amat menakjubkan.
Ia mempunyai keupayaan untuk membaca tajuk utama akhbar yang diletakkan di atas bulan jika diperhatikan dari bumi. Matlamat utama projek ini adalah untuk mendapatkan imej langsung, bayang-bayang lohong hitam. Pada tahun 2019, pasukan AHT telah mempersembahkan kepada dunia imej pertama bayang-bayang lohong hitam yang terletak di pusat galaksi Messier 87 M87. Imej tersebut kelihatan seperti cincin api berwarna oranye, iaitu cakera tokokan yang bercahaya dengan lubang gelap di tengah. Kawasan gelap inilah yang disebut bayang-bayang yang dilemparkan oleh ufuk peristiwa Event Horizon. Dan pada tahun 2022, gambar bima sakti kita sendiri, iaitu Sagittarius A bintang Sur A bintang, pula diterbitkan. Imej Asgard A bintang didapati serupa dengan kakaknya dari M87, cincin bercahaya yang sama dan kawasan gelap pusat yang serupa. Namun, mendapatkan imej ini merupakan cabaran yang jauh lebih besar. Ini kerana SGRA bintang jauh lebih kecil dan ringan, yang bermaksud jirim di sekelilingnya berputar dengan sangat pantas. Corak imej berubah dalam masa beberapa minit sahaja, manakala pergerakan di M87 mengambil masa berhari-hari atau berminggu-minggu. Ini ibarat cuba mengambil gambar seekor cheetah yang sedang berlari berbanding singa yang sedang tidur. Bayangkan kini apa yang akan berlaku jika kita tujukan teleskop ufuk peristiwa EHT kepada SGRA bintang semasa salah satu letusan kuat yang kita bincangkan tadi. Kita dapat melihat secara masa nyata bagaimana struktur cakera tokokan berubah, bagaimana jirim terjatuh ke dalamnya, dan bagaimana bintik-bintik panas plasma terbentuk. Kita akan menyaksikan tarian jirim di pinggir jurang. Ia bukan lagi sekadar lengkung kecerahan atau spektrum. Ini akan menjadi seperti sebuah filem yang dirakam di penghujung alam semesta. Menyelaras operasi AHT dengan teleskop sinar X dan teleskop lain adalah salah satu tugas utama astrofizik moden. Setiap letusan baharu dari gergasi pusat galaksi kita adalah peluang unik untuk menggerakkan jentera kompleks ini dan mendapatkan data yang berpotensi mengubah pemahaman kita tentang fizik lohong hitam. Kita sering dengar cerita tentang lubang hitam yang kononnya menelan bintang atau gumpalan gas. Namun, apa sebenarnya nasib jirim itu apabila ia menghampiri ufuk peristiwa Event Horizon? Proses ini jauh lebih rumit dan menarik daripada sekadar jatuh ke dalam jurang kosong. Bayangkan seketika sebuah bintang yang cuai bergerak terlalu hampir dengan Sagittarius A bintang, SGRA bintang. Seperti yang kita tahu, daya pasang surut akan merobek-robek bintang itu. Tapi, ke mana perginya bahan-bahan bintang itu? Ia tidak terus jatuh ke dalam lubang hitam. Sebaliknya, ia membentuk apa yang kita panggil sebagai cakera akresi. Namun, cakera ini bukanlah sesuatu yang seragam. Jirim di dalamnya tidak bergerak mengikut orbit bulat yang sempurna. Ia mengalami gelora, turbulence, gelombang kejutan, shock waves terbentuk dan medan magnet berpintal serta bersambung semula, lantas menghasilkan suar flares yang sangat kuat. Umpama periuk yang mendidih, di mana jirim dipanaskan sehingga mencapai suhu yang tidak terjangkau akal. Fizik cakera akresi adalah salah satu bidang yang paling kompleks dalam astrofizik moden. Para saintis membina model komputer yang sangat rumit untuk cuba meniru proses yang berlaku di dalamnya. Dan suar yang berlaku baru-baru ini daripada SGRA bintang adalah hadiah yang amat berharga buat ahli teori. Mereka kini boleh membandingkan model mereka dengan cerapan observations sebenar. Sebagai contoh,
bentuk lengkung cahaya light curve, kenaikan yang pantas dan penurunan yang lebih perlahan, memberitahu kita bagaimana kelikatan dan medan magnet dalam cakera memaksa jirim bergerak secara beransur-ansur menuju ke pusat. Spektrum pancaran pula mendedahkan suhu dan ketumpatan plasma pada jarak yang berbeza daripada lubang hitam. Selain itu, polarisasi cahaya yang dipancarkan dari cakera akresi juga sering diperhatikan. Maksud gelombang cahaya bergetar secara dominan dalam satu satah. Kajian tentang polarisasi memberikan maklumat tentang geometri dan kekuatan medan magnet di sekitar lubang hitam. Malah, medan magnet inilah yang memainkan peranan penting dalam melancarkan jet semburan jirim yang memancar keluar dari kutub lubang hitam tertentu. Walaupun SJRA bintang belum dikesan mempunyai jet yang kuat dan berterusan, beberapa data menunjukkan kewujudan pancutan yang lemah dan terputus-putus. Mungkin suar baru-baru ini berkait rapat dengan pelancaran mini-jet sementara seperti itu. Oleh itu, satu peristiwa tunggal, suar yang kuat, membolehkan kita menguji dan memperhalusi puluhan model teori yang menerangkan proses fizikal paling ekstrim di alam semesta. Ini seperti melakukan eksperimen makmal yang unik. Dengan makmal kita adalah kosmos itu sendiri dan peralatannya adalah lubang hitam gergasi. Mari kita kembali kepada gelembung Fermi. Kita pernah membincangkannya sebagai parut daripada aktiviti lampau lohong hitam pusat kita, Sagittarius A bintang Gesar A bintang. Namun, ceritanya tidak tamat di sini. Pemerhatian yang lebih baharu, khususnya melalui Balai Cerap Sinar X Eros-Eta, mendedahkan gambaran yang jauh lebih besar. Ternyata, gelembung Fermi yang kelihatan dalam sinar gamma itu terbenam dalam struktur yang lebih besar, yang mana ia bersinar dalam julat sinar X. Gelembung sinar X ini, yang kini dikenali sebagai gelembung Eros-Eta, menjangkau lebih jauh ke angkasa, hampir mencecah galaksi jiran kita, iaitu awan Magellan besar. Ketinggiannya mencecah kira-kira 80,000 tahun cahaya. Ini bermakna tenaga daripada kejadian yang menghasilkannya adalah jauh lebih besar daripada sangkaan awal. Ada kemungkinan ini adalah dua peristiwa berbeza yang berlaku pada masa yang berasingan. Pertama, letusan yang lebih dahsyat membentuk gelembung sinar X yang besar. Kemudian, di dalamnya, satu letusan yang lebih baharu dan kurang kuat meniup gelembung Fermi sinar gamma, struktur seperti matryoshka, boneka bersarang. Ini menunjukkan bahawa aktiviti lohong hitam pusat bukanlah proses rawak, tetapi mungkin merupakan siri kitaran yang berulang. Menganalisis komposisi kimia gas di dalam gelembung ini memberikan petunjuk penting. Contohnya, jika gelembung tersebut dicipta oleh ledakan pembentukan bintang di pusat galaksi, salah satu teori alternatif, dan bukannya aktiviti lohong hitam, gas di dalamnya sepatutnya diperkaya dengan unsur-unsur berat. Unsur berat ini biasanya dihasilkan di teras bintang dan disebarkan semasa letupan supernova. Walau bagaimanapun, pemerhatian mendapati gas di sana agak tulen atau bersih. Ini lebih menyokong senario di mana bahan dikeluarkan dari cakera akresi lohong hitam. Apakah kaitan semua ini dengan letusan kecil yang kita lihat baru-baru ini? Kaitannya sangat rapat. Dengan memerhatikan percikan kecil hari ini, kita berpeluang untuk memahami fizik proses yang pada masa lalu mengakibatkan kesan yang sangat besar. Ini ibarat mengkaji bunga api kecil, semata-mata untuk memahami cara bom nuklear berfungsi. Prinsip asasnya sama, cuma skalanya sahaja yang berbeza. Dan setiap pemerhatian baharu ke atas Sagittarius A bintang
membantu kita melengkapkan satu lagi bab dalam kisah epik tentang bagaimana galaksi kita dan raksasa pusatnya berinteraksi selama berbilion tahun, membentuk dunia yang kita lihat hari ini. Salah satu persoalan yang paling mencetuskan rasa ingin tahu mengenai aktiviti Sagittarius A bintang SGR A bintang ialah isu masa. Apabila kita memerhati pusat galaksi, kita mesti sentiasa ingat bahawa kita melihatnya dalam keadaan ia wujud 26,000 tahun yang lalu. Itulah tempoh masa yang diperlukan oleh cahaya untuk merentasi jarak dari sana hingga ke kita. Ini bermakna suar flare yang kita kesan hari ini sebenarnya berlaku pada zaman ketika mamut masih berkeliaran di bumi dan nenek moyang kita melukis di dinding gua. Keadaan ini mewujudkan satu paradoks falsafah. Pada saat ini juga, di pusat galaksi, mungkin sedang berlaku sesuatu yang jauh lebih hebat. Namun, kita hanya akan mengetahuinya 26,000 tahun kemudian. Kita sentiasa melihat ke masa lalu. Namun, kesan kelewatan masa yang sama ini boleh kita manfaatkan. Seperti yang telah dibincangkan, gemar cahaya, light echoes daripada suar yang dipantulkan oleh awan molekul sampai kepada kita dengan kelewatan. Kelewatan ini bergantung kepada sejauh mana awan tersebut berada lebih jauh daripada kita berbanding laluan terus dari pusat galaksi. Dengan mengkaji awan yang terletak pada kedalaman yang berbeza, kita pada dasarnya dapat menghasilkan kronologi aktiviti SGR A bintang sepanjang beberapa ratus atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Ini serupa dengan cara ahli geologi mengkaji lapisan batuan untuk membina semula sejarah bumi. Setiap lapisan adalah catatan era tertentu. Dalam kes kita, setiap awan yang diterangi adalah catatan tentang suar yang berlaku pada detik tertentu di masa lalu. Beberapa kajian berdasarkan kaedah ini menunjukkan bahawa kira-kira 300 tahun lalu mengikut waktu bumi, iaitu 26,300 tahun lalu mengikut waktu pusat galaksi. Sur A bintang mengalami satu lagi suar yang sangat kuat, mungkin lebih kuat daripada yang sedang kita bincangkan. Menariknya, ini secara kasar bertepatan dengan pemerhatian ahli astronomi Jepun dan Korea pada abad ke-17 yang merekodkan bintang tetamu dalam buruj Sagittarius. Mungkinkah mereka melihat manifestasi optik peristiwa ini? Ini hanyalah hipotesis buat masa ini, tetapi ia sungguh merangsang imajinasi. Oleh itu, pusat galaksi kita bukan sekadar lokasi, ia juga merupakan sebuah mesin masa yang membolehkan kita mengintai masa lalu dan membina semula sejarah rumah kosmik kita. Setiap kali kita bercakap tentang lohong hitam, soalan yang pasti akan timbul ialah, adakah ia berbahaya kepada kita? Mungkinkah Sagittarius A bintang SGA bintang menelan sistem suria kita suatu hari nanti? Saya ingin cepat-cepat meyakinkan anda. Dalam masa terdekat, tidak, sama sekali tiada bahaya. Kita berada sejauh 26,000 tahun cahaya di pinggir bandar raya galaksi yang tenang dan damai. Untuk lohong hitam menelan kita, seluruh sistem suria perlu mengubah orbitnya secara drastik dan melakukan perjalanan panjang ke pusat yang mana hampir mustahil berlaku. Pengaruh graviti SGRA bintang pada jarak sejauh itu adalah sangat kecil. Kita mengorbit pusat jisim galaksi, bukan mengelilingi lohong hitam itu sendiri. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna aktivitinya tidak boleh memberi kesan tidak langsung kepada kita. SGRA bintang memasuki fasa aktiviti yang sangat tinggi, setanding dengan kuasar, ia akan menjadi sumber sinaran yang paling kuat. Aliran sinar X di sinar gamma dan zarah bertenaga tinggi akan memancar ke semua arah.
Walaupun pada jarak kita, sinaran ini boleh mendatangkan kesan. Contohnya, ia boleh merosakkan lapisan ozon bumi dengan teruk, menyebabkan peningkatan tahap radiasi ultraungu di permukaan. Ini seterusnya boleh menjejaskan biosfera secara negatif, malah mencetuskan kepupusan besar-besaran. Selain itu, aliran sinar kosmik yang kuat akan meningkatkan latar belakang radiasi yang berbahaya bagi semua hidupan, terutamanya bagi satelit dan angkasawan di orbit. Namun, penting untuk difahami bahawa kita bercakap tentang peristiwa berskala apokaliptik yang sangat jarang berlaku. Aktiviti SGAI bintang perlu meningkat berjuta-juta, malah berbilion kali ganda berbanding apa yang kita perhatikan sekarang. Kebanyakan ahli astronomi bersetuju bahawa tiada apa-apa seperti itu dijangka berlaku tempoh jutaan tahun akan datang. Galaksi kita tidak mempunyai bahan api yang mencukupi, iaitu gas bebas di kawasan pusat untuk mengekalkan aktiviti dahsyat sebegitu. Oleh itu, kita boleh tidur dengan lena. Tetapi suar, flare, baru-baru ini menjadi peringatan yang baik bahawa alam semesta bukanlah tempat yang statik dan selamat. Di dalamnya bersemayam kuasa yang menjadikan semua senjata kita di bumi tidak lebih daripada mainan kanak-kanak. Dengan mengkaji kuasa-kuasa ini, kita bukan sahaja memuaskan rasa ingin tahu, tetapi juga lebih memahami kedudukan kita dalam kosmos yang luas dan kadangkala berbahaya ini. Mari kita kembali kepada objek G2 yang pernah kita sebutkan sebelum ini. Kisah ini wajar diceritakan secara berasingan kerana ia menunjukkan dengan jelas bagaimana sains berfungsi, penuh dengan jangkaan, kekecewaan dan penemuan yang tidak disangka-sangka. Pada awal tahun 2000-an, ahli astronomi telah menemui sebuah objek kecil dan padat yang bergerak dalam orbit yang sangat lonjong menghala terus ke Sagittarius A bintang, SGR-A bintang. Analisis spektrumnya menunjukkan bahawa ia kemungkinan besar adalah awan, gas dan debu dengan jisim kira-kira 3 kali ganda jisim bumi. Ia dinamakan G2. Para saintis mengira trajektorinya dan mendapati bahawa pada tahun 2014, objek ini dijangka melalui jarak yang paling hampir dengan lohong hitam. Hanya beberapa ratus unit astronomi sahaja. Komuniti astronomi menanti dengan penuh debar. Semua orang menjangkakan pertunjukan hebat. Dijangkakan daya pasang surut, tidal forces, akan mengoyakkan awan itu dan jirimnya yang menyusur ke lohong hitam akan mencetuskan suar yang sangat kuat yang boleh berlanjutan selama beberapa bulan. Teleskop di seluruh dunia telah bersiap sedia. Walau bagaimanapun, tahun 2014 datang dan berlalu, tetapi tiada bunga api yang diharapkan itu berlaku. Sagittarius A, bintang kekal tenang, hanya menunjukkan peningkatan aktiviti yang sedikit. Peristiwa ini digelar sebagai kegagalan kosmik, cosmic flop. Kekecewaan itu amat besar, tetapi ia memaksa saintis untuk mengkaji semula hipotesis mereka. Mengapa awan itu tidak terkoyak? Salah satu versi menyatakan bahawa G2 bukanlah sekadar awan gas. Mungkin terdapat bintang yang tersembunyi di dalamnya. Sebuah bintang padat dikelilingi oleh selubung gas. Graviti bintang itu sendiri berjaya menahan awan daripada hancur sepenuhnya. Teori lain pula berpendapat bahawa awan itu jauh lebih padat daripada yang disangkakan, membolehkannya melalui zon bahaya dengan kehilangan jirim yang minimum. Dan kini, di tengah-tengah suar yang baru dan jauh lebih kuat yang berlaku beberapa tahun kemudian, hipotesis mengenai G2 kembali menjadi tumpuan. Bagaimana jika ini adalah tindak balas yang tertangguh?
Mungkin sebahagian kecil jirimnya memang terpisah daripada awan itu, tetapi ia mengambil masa beberapa tahun untuk berpusar mencapai pinggir dalam cakera akresi dan mencetuskan suar tersebut. Ini akan menjelaskan kedua-dua kelewatan dan kekuatan peristiwa itu. Kisah J2 adalah naratif yang bermakna tentang bagaimana kosmos tidak selalu menepati jangkaan kita. Namun, daripada kegagalan, inilah lahirnya ilmu pengetahuan baharu dan teori-teori yang lebih sempurna. Kita sering menyebut pusat galaksi, tapi adakah kita tahu apa sebenarnya tempat itu? Ia bukan sekadar tanda di atas peta. Sebaliknya, ia adalah satu ekosistem lengkap yang beroperasi di bawah peraturan yang tersendiri dan sangat ekstrim. Kawasan parsek pusat Bima Sakti yang mempunyai diameter kira-kira 3 tahun cahaya merupakan salah satu tempat paling sesak dan huru-hara dalam keseluruhan galaksi. Ketempatan bintang di sana adalah 1,000,000 kali ganda lebih tinggi berbanding kawasan di sekeliling matahari kita. Jika kita berada di planet dalam kawasan ini, langit malam akan bersinar terang, menyilaukan mata diterangi jutaan bintang yang dekat. Namun, kehidupan di sana mustahil. Tahap radiasi dari bintang-bintang dan dari lubang hitam itu sendiri adalah sangat mematikan. Tambahan pula, bintang-bintang di sana bergerak pada kelajuan yang amat tinggi, menjadikan pelanggaran di antara mereka sebagai satu peristiwa yang biasa berlaku. Selain bintang-bintang lama, kawasan ini juga dihuni oleh populasi bintang muda. Ini adalah satu misteri tersendiri, dikenali sebagai paradoks bintang muda. Mengikut teori, daya pasang surut lubang hitam sepatutnya menghalang pembentukan bintang baharu daripada awan gas. Walau bagaimanapun, bintang-bintang muda ini tetap wujud di sana. Mungkin mereka terbentuk di tempat lain dan berhijrah ke pusat, atau proses pembentukan bintang dalam keadaan ekstrem ini berlaku mengikut senario yang belum kita fahami. Seluruh kawasan ini dipenuhi oleh medan magnet kuat yang membentuk struktur kompleks berupa filamen dan lengkungan. Gas panas mengalir sepanjang garisan medan ini, menghasilkan pemandangan yang menyerupai korona matahari, tetapi dalam skala galaksi. Dan di tengah-tengah semua kekacauan ini, duduklah Sagittarius A bintang, SGR-A bintang, yang menggunakan graviti untuk mengendalikan orkestra rumit ini. Apabila kita memerhatikan suara yang berlaku, flare, kita hanya melihat satu babak dalam drama kosmik yang agung ini. Suara ini adalah hasil interaksi lubang hitam dengan salah satu daripada objek yang tidak terkira banyaknya yang mendiami kawasan bergolak ini. Ia mungkin bintang yang tercabut dari orbitnya akibat gangguan graviti bintang lain. Ia mungkin gumpalan gas yang ditiup keluar oleh angin bintang dari salah satu bintang muda yang besar. Memahami ekosistem kompleks, inilah kunci untuk memahami mengapa SGR bintang berkelakuan sedemikian. Dan setiap suar, setiap fenomena baharu yang kita perhatikan adalah cebisan teka-teki tambahan yang membantu kita membina gambaran lengkap dunia yang menakjubkan dan masih penuh misteri ini. Jom kita bincang soal masa depan. Bukan sahaja tentang pemerhatian yang akan datang, tetapi juga tentang nasib Sagittarius A bintang dan galaksi kita secara keseluruhannya. Lubang hitam, meskipun namanya begitu, sebenarnya tidak kekal abadi. Menurut teori Stephen Hawking, ia akan meruap dengan sangat perlahan melalui kesan kuantum yang kita kenali sebagai sinaran Hawking. Walau bagaimanapun, proses ini amatlah lambat. Bagi lubang hitam supermasif seperti SGR A bintang, ia akan mengambil masa yang jauh lebih lama, berbilion-bilion kali ganda, melebihi usia semasa alam semesta.
Jadi, dari segi itu, kita tak perlu risau. Tetapi, aktivitinya di masa hadapan pasti akan berubah. Kira-kira 4,5 bilion tahun dari sekarang, galaksi Bima Sakti kita akan menghadapi peristiwa besar. Pertembungan dengan galaksi Andromeda, jiran terdekat kita. Ini adalah proses yang perlahan tetapi tidak dapat dielakkan, yang akan berlarutan selama ratusan juta tahun. Hasil daripada penggabungan ini, kedua-dua galaksi spiral ini akan bertukar menjadi satu galaksi elips gergasi, yang mana ahli astronomi berseluruh memanggilnya Milkromeda. Ketika penggabungan ini berlaku, sejumlah besar gas dan debu dari kedua-dua galaksi akan dihantar terus ke pusat galaksi baharu yang bersatu itu. Ini akan menjadi ibarat jamuan mewah bagi lubang hitam pusat. Lubang hitam supermasif Andromeda dan SJRA bintang akan mula-mula mengorbit antara satu sama lain sebelum akhirnya bercantum menjadi satu lubang hitam yang lebih besar. Proses pencantuman ini akan melepaskan tenaga yang amat besar, termasuk dalam bentuk gelombang graviti. Raksasa baharu yang bersatu ini, setelah menerima bahan api yang melimpah ruah, akan memasuki fasa aktiviti yang sangat tinggi. Selama beberapa juta tahun, Milkromeda akan bertukar menjadi kuasar yang sangat terang, yang dapat dilihat dari setiap sudut alam semesta yang kita amati. Ia pasti akan menjadi pemandangan yang benar-benar hebat dan menggerunkan. Sudah tentu, pada masa itu manusia kemungkinan besar tidak lagi wujud dan matahari juga sudah bertukar menjadi gergasi merah. Tetapi, fikiran bahawa kita mampu meramalkan peristiwa kosmik yang begitu besar di masa depan yang jauh sungguh menakjubkan dengan mengkaji kelipan kecil yang berlaku semalam. Pada dasarnya, kita sedang belajar membaca buku masa depan seluruh galaksi kita. Kita telah melihat banyak sisi peristiwa menakjubkan ini dari saat ia mula dikesan sehinggalah kepada implikasi globalnya untuk seluruh galaksi. Tetapi di sebalik semua teori rumit dan pemerhatian saintifik ini tersimpan sesuatu yang sangat asas yang bersifat manusia, sifat ingin tahu. Mengapa kita begitu peduli dengan apa yang berlaku 26,000 tahun cahaya jauhnya? Mengapa ribuan saintis di seluruh dunia mendedikasikan hidup mereka untuk mengkaji fenomena yang jauh dan kelihatan abstrak ini? Saya rasa jawapannya terletak pada naluri semula jadi kita. Kita adalah makhluk yang sentiasa mendongak, melihat ke langit dan bertanya, apa yang ada di sana? Bagaimana ia berfungsi? Adakah kita sendirian? Kajian angkasa lepas bukan sekadar mencari ilmu baharu. Ia adalah pencarian jati diri kita, mencari tempat kita di dalam dunia yang luas dan tidak terjangkau akal ini. Setiap penemuan baharu, sama ada planet di bintang lain atau suar yang datang dari lohong hitam pusat, meluaskan ufuk kefahaman kita. Ia mendedahkan kepada kita betapa kompleks, indahnya dan kadangkala berbahayanya alam semesta ini. Peristiwa yang kita bincangkan hari ini adalah contoh terbaik bagaimana sains berfungsi. Semuanya bermula dengan satu isyarat anomali, dengan beberapa angka pada skrin komputer. Tetapi di sebalik angka-angka itu terselit seluruh cerita tentang graviti, tentang jirim dalam keadaan ekstrim, tentang masa lalu dan masa depan galaksi kita. Untuk merungkai kisah ini, ia memerlukan usaha ratusan manusia yang menggunakan puluhan instrumen yang paling canggih, yang merupakan kemuncak pencapaian teknologi kita. Suar ini bukan sekadar fenomena astronomi. Ia adalah cabaran kepada daya intelek kita. Ia adalah misteri yang dilemparkan oleh kosmos kepada kita. Dan dalam proses menyelesaikan misteri ini, kita bukan sahaja mempelajari lebih lanjut tentang alam semesta, tetapi kita juga menjadi diri kita yang lebih baik.
Kita belajar untuk bekerjasama, berkongsi ilmu, meragui kesimpulan kita sendiri dan mencari kebenaran, walau seaneh mana pun ia. Selagi semangat ingin tahu ini kekal hidup dalam diri kita, kita akan terus mendongak ke langit, menantikan isyarat baharu, misteri baharu dan penemuan baharu yang menanti kita di kedalaman angkasa yang sunyi. Apabila kita meneliti peristiwa sebesar ini, mudah sahaja kita terlupa bahawa segala-galanya diterangkan oleh hukum-hukum fizik yang fundamental. Kebangkitan Sagittarius A bintang bukanlah sihir, tetapi demonstrasi bagaimana alam beroperasi dalam manifestasinya yang paling ekstrim. Intipati semua ini ialah teori relativiti M. Einstein yang menghuraikan graviti sebagai pembengkokan ruang masa. Lohong hitam adalah tempat di mana pembengkokan ini menjadi tidak terhingga. Namun, graviti hanyalah pentas. Pelakon utamanya ialah jirim dan tenaga, dan interaksi mereka diterangkan oleh hukum elektrodinamik dan hidrodinamik. Apabila kita bercakap tentang pemanasan plasma dalam cakera akresi, kita sebenarnya merujuk kepada magnetohidrodinamik atau MHD, satu bidang fizik yang amat kompleks yang menghuraikan tingkah laku benda lir konduktif seperti plasma dalam medan magnet. Proses-proses inilah seperti pergolakan dan penyambungan semula garis magnet yang bertanggungjawab untuk pemindahan tenaga dan akhirnya menghasilkan suar yang kita perhatikan. Apabila kita membincangkan spektrum sinaran, kita melangkah masuk ke dalam dunia mekanik kuantum dan fizik atom. Atom dan ion yang berbeza dalam plasma akan memancarkan dan menyerap cahaya pada panjang gelombang yang ditetapkan, lalu mencipta cap jari unik. Daripada cap jari ini, kita boleh menentukan komposisi kimia, suhu dan ketempatan jirim. Oleh itu, satu suar tunggal di pusat galaksi bertukar menjadi makmal unik, di mana kita boleh menguji teori-teori fundamental kita dalam keadaan yang mustahil untuk dicipta semula di bumi. Kita tidak dapat menghasilkan lohong hitam di makmal atau memanaskan jirim sehingga puluhan juta darjah di bawah medan graviti yang kuat. Tetapi, kita boleh memerhatikan bagaimana alam melakukannya dan membandingkan hasilnya dengan ramalan kita. Setiap kali teori dan pemerhatian selaras, ia merupakan kejayaan bagi akal budi manusia. Namun, apabila ia tidak selaras, itu adalah lebih baik. Ini menandakan bahawa kita sedang berdiri di ambang penemuan baharu, fizik yang lebih mendalam. Dan suar Sagittarius A bintang ini dengan semua misteri dan percanggahannya mungkin boleh menjadi kunci yang akan membuka pintu kepada fizik baharu ini. Teka-teki mengenai lubang hitam pusat berkait rapat dengan satu lagi misteri besar dalam astronomi moden, iaitu jirim gelap. Kita tahu bahawa jirim biasa yang membentuk bintang, planet dan kita sendiri hanya menyumbang kira-kira 5% daripada keseluruhan kandungan jisim tenaga di alam semesta. Kira-kira 27% lagi disumbangkan oleh jirim gelap yang penuh misteri. Jirim ini tidak memancarkan, menyerap atau memantulkan cahaya, tetapi ia mengambil bahagian dalam interaksi graviti. Kita mengetahui kewujudan jirim gelap berdasarkan bagaimana graviti jirim gelap mempengaruhi putaran galaksi dan pergerakan galaksi dalam gugusan. Galaksi berputar dengan kelajuan yang sangat tinggi sehingga jirim yang kelihatan tidak cukup untuk menghalangnya daripada bersepai. Pasti ada sesuatu yang lain yang tidak kelihatan yang menghasilkan daya graviti tambahan, dan sesuatu itu ialah jirim gelap. Setiap galaksi, termasuk bima sakti kita, dipercayai diselubungi dalam halo sfera gergasi yang terdiri daripada jirim gelap.
Ketumpatan jirim gelap ini didapati semakin meningkat ke arah pusat galaksi. Ini bermakna di kawasan berhampiran Sagittarius bintang SJRA bintang, kepekatannya dijangka berada pada tahap maksimum. Hal ini membawa kepada beberapa kemungkinan yang menarik. Pertama, zarah jirim gelap mungkin boleh memusnahkan satu sama lain, beranihilasi, menghasilkan pasangan zarah biasa. Contohnya kuanta gamma, foton sinar gamma. Sesetengah ahli astronomi cuba mencari lebihan sinar gamma yang dipancarkan dari pusat galaksi yang tidak dapat dijelaskan oleh sumber astrofizik biasa. Lebihan sebegini memang telah diperhatikan, namun tafsirannya masih menjadi subjek perdebatan. Kedua, jirim gelap mungkin boleh ditangkap oleh lubang hitam. Walaupun proses ini mungkin tidak menghasilkan suara yang terang seperti penyerapan jirim biasa, ia masih boleh mempengaruhi pertumbuhan jisim lubang hitam dari semasa ke semasa. Akhirnya, terdapat hipotesis bahawa suara yang kita perhatikan mungkin bukan disebabkan oleh kejatuhan bintang tetapi oleh laluan gumpalan padat jirim gelap atau subhalo melalui cakera akresi. Walaupun ini hanyalah idea spekulatif, ia menunjukkan betapa rapatnya pelbagai misteri alam semesta itu saling berkait. Dengan merungkai misteri kebangkitan SGRA bintang ini, kita mungkin secara tidak langsung akan menemui kunci kepada sifat jirim gelap, salah satu teka-teki saintifik yang paling hebat pada abad ke-21. Mari kita berfantasi seketika dan bayangkan bagaimana rupa suar, flare, ini jika kita dapat menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, bukan melalui peralatan sambil berada di jarak yang selamat. Kita tidak akan melihat hanya satu titik yang terang. Sebaliknya, kita akan menyaksikan pemandangan surreal yang terherut, hasil daripada lensing graviti. Daya tarikan lohong hitam membengkokkan laluan cahaya seperti fungsi sebuah kanta. Oleh itu, kita tidak akan melihat satu imej cakera akresi, tetapi beberapa imej serentak. Kita juga akan melihat cincin cahaya yang sangat terang yang dikenali sebagai cincin foton yang terbentuk daripada cahaya yang mengelilingi lohong hitam satu atau beberapa kali sebelum ia sampai kepada kita. Cakera akresi itu sendiri akan kelihatan tidak simetri. Bahagian yang bergerak ke arah kita akan menjadi lebih cerah dan kebiruan kerana kesan Doppler. Manakala bahagian yang menjauhi kita pula akan menjadi lebih malap dan kemerahan. Dan kesemua ini akan berputar dengan kelajuan yang sangat dahsyat. Kini, mari kita bayangkan suar itu sendiri. Satu tumpukan yang amat menyilaukan akan muncul pada cakera, iaitu tempat di mana sekeping jirim baharu sahaja jatuh. Tumpukan ini tidak akan kekal di satu tempat. Ia akan berputar bersama cakera, perlahan-lahan meregang menjadi lengkungan sebelum malap. Kita dapat menyaksikan bagaimana cahayanya memantul pada bahagian cakera yang lain, menghasilkan interaksi cahaya dan bayang-bayang yang rumit. Sekiranya suar ini diiringi dengan pelancaran jet, kita akan melihat dua pancutan plasma yang nipis, namun amat menyilaukan, terpancar dari tengah-tengah pusaran api ini keluar dari kutubnya menuju ke infinity. Gambaran yang layak dilukis oleh seorang pelukis surrealis ini bukanlah sekadar fantasi. Inilah yang diramalkan oleh teori fizik dan simulasi komputer kita. Apabila kita menerima data daripada teleskop, pada dasarnya kita sedang cuba menghidupkan semula kanvas agung ini daripada titik-titik dan garisan pada graf. Teknologi visualisasi moden membolehkan kita mengubah angka-angka yang kering kepada imej yang menarik seperti ini, menjadikan sains bukan sahaja mudah difahami, malah sangat indah.
dan mungkin dalam masa terdekat dengan bantuan teleskop Horizon Peristiwa, Event Horizon Telescope, kita bukan sahaja dapat merakam gambar statik tetapi keseluruhan filem mengenai tarian di pinggir jurang ini yang berlaku di tengah-tengah bima sakti kita. Sejarah kajian pusat galaksi kita syarat dengan penemuan menakjubkan dan nama-nama saintis terkemuka. Semuanya bermula pada tahun 1933 apabila jurutera radio Carl Jansky yang sedang mengkaji gangguan dalam komunikasi radio secara tidak sengaja menemui sumber sinaran radio yang sangat kuat datang dari buruj Sagittarius. Dia tidak tahu apa sebenarnya sumber itu, tetapi dia menjadi orang pertama yang mendengar suara hati bima sakti. Kemudian, dengan kemajuan radioastronomi, sumber ini dikaji secara terperinci dan dinamakan Sagittarius A. Pada tahun 1974, ahli astronomi Bruce Bellick dan Robert Brown mendapati bahawa sumber ini sangat padat dan mereka mengandaikan ia berkaitan dengan kewujudan lubang hitam di pusat galaksi. Namun, bukti langsung mengenainya masih belum ditemui. Detik kejayaan berlaku pada tahun 90-an apabila teknologi optik adaptif membolehkan teleskop darat menerobos kesan hairotan atmosfera bumi dan mendapatkan imej bintang yang jelas di pusat galaksi. Pada masa itulah pasukan Reinhard Genzel di Eropah dan Andrea Ghez di Amerika Syarikat memulakan maraton jangka panjang mereka untuk menjejaki orbit bintang-bintang tersebut. Kerja keras gergasi mereka yang memakan masa berdekad-dekad akhirnya membuahkan hasil. Mereka bukan sahaja membuktikan kewujudan lubang hitam supermasif, malah berjaya mengukur jisimnya dengan ketepatan yang tinggi. Pada tahun 2020, Genzel dan Ghez bersama Roger Penrose dianugerahkan hadiah Nobel dalam fizik atas penemuan cemerlang ini. Hari ini, kita menjadi saksi kepada fasa baharu dalam kajian objek ini. Jika dahulu kita mengkaji pengaruh graviti statiknya, kini kita melihat ia beraksi dalam keadaan dinamik. Flare yang kita bincangkan ini adalah peristiwa yang menyatukan penyelidikan berdekad-dekad yang lalu dan membuka ufuk yang sama sekali baharu. Kita berdiri di atas bahu gergasi seperti Jansky, Genzel dan Ghez dan meneruskan usaha mereka meneliti lebih dalam salah satu misteri alam semesta terhebat yang mereka bantu untuk kita selami. Mari kita kembali kepada menu gergasi kita ini. Kita telah bincangkan bintang, awan gas dan juga asteroid. Namun, ada satu lagi kemungkinan yang sangat menarik. Di pusat galaksi, selain daripada bintang-bintang itu sendiri, mesti wujud sisa-sisa peninggalan mereka, kerdil putih, bintang neutron dan lohong hitam berjisim bintang. Apa yang akan berlaku jika salah satu objek padat ini ditelan oleh lohong hitam supermasif? Peristiwa penggabungan dua lohong hitam dengan jisim yang sangat berbeza dipanggil penggabungan nisbah jisim ekstrim. Apabila lohong hitam berjisim bintang, katakanlah 10 kali jisim matahari, jatuh ke atas lohong hitam supermasif 4 juta kali jisim matahari, ia tidak mencetuskan suar yang terang dalam spektrum elektromagnetik seperti bintang kerana ia tidak mempunyai jirim yang boleh membentuk cakera akresi. Namun, peristiwa ini menghasilkan letusan gelombang graviti yang paling kuat. Gelombang ini yang merupakan riak pada fabrik ruang masa itu sendiri merebak ke seluruh alam semesta pada kelajuan cahaya. Pengesan sedia ada seperti LIGO dan Virgo masih belum dapat mengesan peristiwa sedemikian dari pusat galaksi kita. Tetapi balai cerap angkasa masa depan seperti LISA
akan mampu melakukannya. Tetapi jika bintang neutron yang jatuh ke atas lohong hitam, senarionya akan berbeza. Walaupun bintang neutron sangat padat, ia tetap terdiri daripada jirim, bahan neutron yang sangat tumpat. Sebelum penggabungan, pasang surut akan mengoyakkannya. Sebahagian daripada jirim ini akan membentuk cakera akresi kecil tetapi sangat panas dan terang. Ini akan mengakibatkan sinar gamma dan sinar X yang pendek tetapi sangat kuat di samping letusan gelombang graviti. Senario sedemikian yang dikenali sebagai penggabungan lohong hitam dan bintang neutron amat sesuai untuk menjelaskan suar yang diperhatikan. Ia menerangkan kekejapannya dan juga kekuatannya. Malah, peristiwa seperti ini dianggap sebagai salah satu kilang utama untuk menghasilkan unsur berat di alam semesta, seperti emas dan platinum. Jadi, mungkin dengan memerhatikan suar ini, kita bukan sekadar menyaksikan tindakan kanibalisme kosmik, tetapi juga saat kelahiran logam berharga yang suatu hari nanti akan membentuk bintang dan planet baharu. Ini sekali lagi menunjukkan betapa saling berkaitnya semua perkara di alam semesta. Kematian satu objek boleh mencetuskan permulaan sesuatu yang baharu. Sepanjang kuliah kita sering menyebut tentang pelbagai jenis teleskop yang beroperasi pada julat spektrum yang berbeza. Mari kita himpunkan semua maklumat ini untuk menghayati betapa menyeluruhnya kajian astronomi moden hari ini. Pendekatan ini dikenali sebagai astronomi berbilang gelombang dan ini adalah kunci untuk memahami fenomena kosmik yang kompleks. Semuanya bermula dengan gelombang radio. Teleskop radio seperti VLA di New Mexico atau rangkaian Global Telescope Horizon Peristiwa IHT membolehkan kita meninjau jauh ke dalam teras cakera akresi dan melihat struktur yang sebesar lubang hitam itu sendiri. Alat-alat ini sensitif terhadap sinaran sinkrotron yang dipancarkan oleh elektron yang berputar dalam medan magnet. Seterusnya, kita ada teleskop inframerah, sama ada yang berasaskan darat seperti teleskop Keck di Hawaii maupun yang berasaskan angkasa lepas seperti teleskop James Webb. Alat-alat ini membenarkan kita melihat menembusi kepulan debu dan memerhatikan pergerakan bintang di sekeliling lubang hitam di samping mengkaji gas dan debu yang lebih sejuk dalam cakera akresi. Cahaya tampak pula hampir tidak sampai kepada kita disebabkan oleh awan debu padat yang terletak di antara kita dan pusat galaksi. Justeru, kita tidak dapat melihat banyak dalam julat optik. Namun, dalam julat yang lebih bertenaga, gambaran itu kembali menyerlah balai cerap angkasa sinar X seperti Chandra, XEMM Newton dan NuSTAR adalah instrumen utama kita untuk mengkaji letusan. Ia membolehkan kita melihat plasma panas dalam cakera akresi yang dipanaskan sehingga jutaan darjah Celsius. Alat-alat inilah yang mencatatkan kebangkitan gergasi kita itu. Akhir sekali, teleskop gamma seperti Fermi dan HESS merekodkan foton yang paling bertenaga tinggi. Ia membolehkan kita mengkaji proses pecutan zarah kepada kelajuan relativistik, kemungkinan jet yang terhasil dan sudah tentu gelembung Fermi yang terkenal itu. Hanya dengan menggabungkan data daripada semua instrumen ini, para saintis dapat membina gambaran lengkap sesuatu peristiwa. Radio memberitahu kita tentang medan magnet, inframerah tentang bintang, sinar X tentang plasma panas dan gamma tentang proses yang paling ekstrim. Ini ibarat bagaimana doktor menggunakan pelbagai kaedah diagnostik seperti sinar X, imbasan ultrasound dan MRI untuk membuat diagnosis yang tepat. Dalam bidang astronomi pun sama. Untuk memahami organisma kosmik, kita perlu melihatnya dalam semua
warna spektrum elektromagnet. Setelah kita selesai menelusuri misteri yang ada di pusat Bima Sakti, saya ingin sekali lagi menegaskan betapa uniknya zaman yang kita lalui ini. Kita bukan sekadar berada dalam zaman penemuan astronomi yang agung. Kita berada dalam zaman di mana penemuan-penemuan ini boleh diakses oleh sesiapa sahaja. Hanya beberapa dekad dahulu, data teleskop adalah hak milik eksklusif segelintir ahli astronomi profesional. Namun, kini banyak balai cerap telah mula berkongsi data mereka secara terbuka, open access. Sesiapa sahaja yang mempunyai pengetahuan, asas dan semangat yang tinggi boleh memuat turun data tersebut dan menjalankan penyelidikan mereka sendiri. Projek-projek sains awam, citizen science, seperti Galaxy Zoo telah menarik ratusan ribu sukarelawan dari seluruh dunia untuk membantu mengklasifikasikan galaksi dan mencari objek baharu. Ini jelas menunjukkan bahawa sempadan antara bidang sains, profesional dan amatur semakin lama semakin hilang. Mungkin penemuan besar yang seterusnya tidak akan dihasilkan oleh seorang profesor yang dihormati, tetapi oleh seorang pelajar sekolah dari pekan kecil, atau mungkin juga seorang pesara yang baru sahaja jatuh cinta dengan bidang astronomi. Malah, minat terhadap topik ruang angkasa itu sendiri semakin memuncak. Syarahan sains popular, saluran-saluran di YouTube dan pelbagai siniar, podcast, semua ini telah berjaya menjadikan konsep sains yang kompleks lebih mudah dicapai dan difahami oleh masyarakat umum. Syarahan kita pada hari ini juga adalah sebahagian daripada proses global ini. Dengan berkongsi ilmu ini, kita bukan sekadar menyampaikan fakta menarik. Kita sebenarnya berkongsi kegembiraan dan rasa takjub dalam meneroka alam semesta. Kita mahu menunjukkan bahawa sains bukanlah sekumpulan formula yang membosankan di dalam buku teks, tetapi ia adalah satu penyiasatan detektif yang sungguh mendebarkan, penuh dengan misteri, kejutan yang tidak dijangka dan saat-saat pencerahan. Dan suar flare dari Sagittarius A bintang A adalah salah satu bab yang paling menarik dalam buku tanpa penghujung ini. Siapa tahu mungkin selepas mendengar syarahan ini, ada di antara anda yang akan terdorong untuk mendalami ilmu ini, mula membaca buku astronomi, malah mungkin memilih untuk mendedikasikan hidup anda kepada sains. Itulah hasil yang paling membanggakan, kerana lebih ramai yang melihat ke langit dengan rasa ingin tahu dan pemahaman, lebih besarlah peluang umat manusia untuk merungkai misteri kewujudan yang agung ini. Mari kita kembali ke pangkal cerita, iaitu soalan tentang apakah sebenarnya yang telah ditelan oleh lohong hitam ini. Walaupun kita mempunyai pelbagai pengetahuan, jawapan muktamad masih belum ditemui. Setiap hipotesis mempunyai kelebihan dan kekurangan yang tersendiri. Hipotesis bintang hancur akibat gangguan pasang surut TDI memang dapat menjelaskan mengapa tenaga yang dilepaskan begitu besar, tetapi ia tidak sesuai dengan tempoh kilauan yang sangat singkat. Secara klasiknya, bintang yang hancur sepatutnya memerlukan masa berbulan-bulan. Untuk menyelamatkan hipotesis ini, saintis perlu mengandaikan bahawa bintang yang ditelan itu sangat kecil dan padat. Atau mungkin juga kita sebenarnya bukan memerhatikan proses kemusnahan itu sendiri, tetapi hanya kesan sekunder daripadanya. Hipotesis awan gas jatuh mungkin sisa daripada objek G2 dapat menerangkan tempoh kilauan yang pendek itu dengan baik. Namun timbul pula persoalan lain. Mampukah awan gas, walaupun padat, menghasilkan tenaga sebanyak itu? Pengiraan menunjukkan ia mungkin terjadi, tetapi ia berada di tahap yang paling ekstrem. Awan tersebut mesti sangat besar dan jatuh ke cakera akresi
pada sudut yang sangat spesifik. Hipotesis jatuhan asteroid atau komet pula nampak lebih kemas dan menarik. Ia menjelaskan kekalutan dan kekuatan kilauan itu dengan baik. Masalahnya, kita tidak tahu berapa banyak jasad sebesar itu yang berkeliaran di pusat galaksi. Adakah ini satu kejadian biasa atau ia hanya pengecualian yang sangat jarang berlaku? Akhir sekali, hipotesis eksotik seperti penggabungan dengan bintang neutron kelihatan sangat menarik dari sudut pandang fizik, tetapi ia memerlukan keadaan yang jauh lebih luar biasa untuk berlaku. Kebarangkalian kejadian sebegini adalah terlalu rendah. Ketidakpastian ini bukanlah petanda kelemahan dalam sains. Sebaliknya, ia adalah bukti kejujuran ilmu itu sendiri. Para saintis tidak terburu-buru membuat sebarang kesimpulan. Mereka terus mengumpul data, membina model dan menguji hipotesis. Mungkin jawapan sebenar akan terungkai apabila kita berjaya merekodkan kilauan seterusnya dan membandingkannya dengan kejadian yang terdahulu. Jika kilauan-kilauan itu serupa, ia menunjukkan ada proses yang berlaku secara berkala. Contohnya, jatuhan asteroid daripada tali pinggang hipotesis yang mengelilingi lohong hitam. Tetapi, jika ia berbeza sama sekali, ini menguatkan kemungkinan peristiwa yang bersifat rawak, seperti penelanan bintang atau awan. Walau apa pun, misteri ini pasti akan terus merangsang minda para ahli astronomi. Kami akan terus menantikan data baharu dari teras bima sakti kita. Selain nilai sains asasnya, mengkaji objek ekstrem seperti Sagittarius A bintang sebenarnya mempunyai kepentingan praktikal yang besar. Kajian ini bertindak sebagai pemacu utama bagi pembangunan teknologi baharu. Untuk mendapatkan imej bayangan lohong hitam, ia memerlukan lebih daripada sekadar menyatukan teleskop di seluruh dunia. Kita terpaksa membangunkan kaedah pemprosesan data yang serba baharu, mencipta algoritma canggih dan membina jam atom ultra tepat bagi menyegerakan kesemua pemerhatian tersebut. Teknologi-teknologi ini kemudiannya digunakan dalam pelbagai bidang lain, dari perubatan hinggalah ke sistem komunikasi. Untuk menganalisis aliran data yang besar yang datang dari teleskop, kaedah pembelajaran mesin, machine learning dan kecerdasan buatan AEE sedang pesat dibangunkan. Rangkaian neural dilatih untuk mencari isyarat yang lemah, mengklasifikasikan objek dan malah meramalkan peristiwa. Algoritma yang sama ini kemudiannya digunakan untuk pengecaman imej, analisis pasaran kewangan atau diagnosis penyakit. Penggunaan pengesan detektor baharu untuk teleskop sinar X dan gamma yang menangkap foton tunggal dan mengukur tenaga mereka membawa kepada penciptaan pengimbas perubatan dan sistem keselamatan yang jauh lebih canggih. Oleh itu, apabila kita merenung jauh ke dalam ruang angkasa, kita bukan sahaja memuaskan rasa ingin tahu, tetapi kita juga memacu kemajuan teknologi secara keseluruhan. Pelaburan dalam sains asas yang mungkin dianggap oleh sesetengah pihak sebagai pembaziran wang yang tidak berguna sebenarnya adalah pelaburan demi masa depan kita. Tiada siapa tahu penemuan astronomi manakah hari ini yang akan membawa kepada penciptaan teknologi yang mengubah cara hidup kita esok. Ambil contoh Carl Jansky. Apabila beliau menemui pelepasan radio dari angkasa pada tahun 30-an abad yang lalu, beliau tidak pernah membayangkan bahawa penemuan ini akan membawa kepada kewujudan radio astronomi. Penemuan ini membolehkan kita mengenal pasti kuasar, pulsar dan akhirnya membawa kepada penciptaan sistem kedudukan global atau JPS. Menariknya, JPS berfungsi dengan menggunakan pembetulan yang dimasukkan oleh teori kerelatifan am.
teori yang telah disahkan kebenarannya oleh objek-objek angkasa itu sendiri. Sejarah sains penuh dengan contoh sedemikian. Oleh itu, tiada keraguan bahawa kajian mengenai kebangkitan objek purba di pusat galaksi kita juga akan menghasilkan faedah yang tidak terduga dan berguna. Perjalanan kita ke pusat galaksi Bima Sakti kini menghampiri penghujungnya. Kita bermula hanya dengan satu isyarat, satu denyutan misteri yang direkodkan oleh teleskop. Kini, kita membincangkan persoalan paling asas daripada sifat graviti dan nasib alam semesta, hinggalah ke kedudukan kita di dalamnya. Kita telah menyaksikan bahawa pusat galaksi ini bukanlah sekadar titik di langit, tetapi sebuah sistem yang rumit, dinamik dan diatur oleh hukum fizik ekstrim. Kita telah berkenalan dengan pemerintahnya, lohong hitam supermasif, Sagittarius A bintang. Ia boleh bertukar dari gergasi yang tenang dan tidur kepada raksasa yang mengganas, yang mampu mempengaruhi nasib seluruh galaksi. Kita sedar, kebangkitan yang baru-baru ini berlaku bukanlah satu anomali. Ia hanyalah sekelip mata dalam sejarah objek yang panjang dan bergelora ini. Ia adalah gema masa lampaunya yang agung dan mungkin petunjuk kepada masa depannya. Kita telah menyaksikan bagaimana sains moden berfungsi. Bukan usaha individu, tetapi hasil kerja kolektif ribuan saintis di seluruh dunia. Ia adalah sintesis pemerhatian yang dikumpul oleh instrumen paling canggih, digabungkan dengan model teori yang dijana oleh kekuatan minda manusia. Ini adalah proses berterusan di mana kita mengemukakan hipotesis, mengujinya dan jika perlu, kita mengetepikannya demi penemuan baharu yang lebih jitu. Kisah ini masih belum berakhir. Penemuan terbesar berkemungkinan besar masih menanti di hadapan. Dengan teleskop baharu, kaedah analisis data yang diperhalusi dan idea teori yang segar, semua ini akan membolehkan kita menembusi lebih dalam misteri jantung Bima Sakti. Apapun yang kita temui di sana, satu perkara sudah pasti, ia akan mengagumkan kerana alam semesta sentiasa terbukti lebih ganjil, lebih rumit dan lebih indah daripada yang dapat kita bayangkan. Peluang untuk menyentuh misteri-misteri ini, meskipun pada jarak 26,000 tahun cahaya, adalah kurniaan terhebat yang kita miliki. Terima kasih kerana menemani saya dalam perjalanan ini. Baiklah, mari kita rumuskan penemuan siasatan kosmik kita ini. Di tengah-tengah galaksi kita, kira-kira 26,000 tahun cahaya dari kita, terdapat gergasi yang sedang tidur, lubang hitam supermasif Sagittarius A bintang atau SJR A bintang. Ia tiba-tiba sahaja terjaga. Ia telah melepaskan suar sinaran X yang ratusan kali ganda lebih kuat daripada apa sahaja yang pernah kita lihat daripadanya sebelum ini. Peristiwa ini merupakan hadiah yang tak ternilai bagi ahli astronomi, membolehkan kita meninjau keadaan yang paling ekstrim di seluruh alam semesta. Analisis terhadap jeritan kosmik ini termasuk gema cahaya yang terpantul dari awan gas di sekelilingnya mendedahkan bahawa gergasi kita ini tidak sentiasa dalam mod tidur. Pada masa lalu, ia pernah melalui tempoh aktiviti yang jauh lebih tinggi. Kita masih melihat kesan-kesannya sehingga kini ni dalam bentuk gelembung Fermi gergasi yang menjulang tinggi di atas satah galaksi. Kita telah meneliti beberapa suspek utama yang menjadi santapan lubang hitam ini. Sama ada ia adalah bintang yang terkoyak, awan gas biasa atau mungkin gabungan eksotik dengan bintang neutron. Walaupun jawapan muktamad masih belum ditemui, keseluruhan proses penyiasatan saintifik ini telah menunjukkan kepada kita kehebatan dan keindahan astrofizik moden. Peristiwa ini bukan sekadar pertunjukan bunga api setempat.
Ia adalah sebahagian daripada proses global yang dipanggil maklum balas, di mana lubang hitam pusat mempengaruhi seluruh galaksinya, mengawal kelahiran bintang baharu dan membentuk rupanya. Kita hidup dalam era yang unik, di mana teknologi seperti teleskop horizon peristiwa, Event Horizon Telescope, membolehkan kita bukan sekadar berteori tentang lubang hitam, tetapi benar-benar melihat bayangnya. Setiap suar baharu adalah peluang untuk kita mendalami lagi pengetahuan, menguji teori-teori kita yang paling berani dan mendekati penyelesaian misteri alam yang terbesar. Terima kasih banyak kerana meluangkan masa bersama kami menyelami misteri kosmos. Jika anda menyukai sesi kuliah sebelum tidur ini dan ingin lebih banyak pengembaraan di alam semesta, jangan lupa untuk subscribe ke saluran ini dan tekan loceng notifikasi agar anda tidak ketinggalan. Sila tinggalkan tanda suka, like pada video ini. Ia sangat membantu memajukan ilmu sains. Sekarang, saya ada satu soalan untuk anda. Apakah pendapat anda? Apa sebenarnya yang berlaku di pusat Bima Sakti? Teori manakah yang paling meyakinkan bagi anda? Atau adakah anda mempunyai hipotesis baharu anda sendiri? Kongsikan fikiran anda di ruangan komen. Pasti seronok untuk kita baca dan bincangkan. Selamat malam dan semoga langit anda sentiasa cerah.